Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini dalam program 30 minit cepat pandai Jawi siri ke-13. Terima kasih diucapkan kepada I-Murabbi KPM dan Persatuan Munshi Dewan Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka yang menganjurkan program ini. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, marilah kita sama-sama perhatikan pada poster yang dipaparkan pada skrin. Sambutan Hari Kebangsaan Malaysia ke-64 bertarikh 31 Ogos 2021 bersamaan 22 Muharram 1443 Hijrah, masa 8 hingga 11 pagi. Anak-anak, tahukah anda bagaimanakah cara menulis nombor dalam tulisan Jawi yang betul? Pada program kita hari ini, ada dua objektif yang ingin kita capai. Yang pertama, dapat menulis nombor dalam Jawi dengan tepat, dan yang kedua dapat membezakan sistem nombor Jawi dan nombor-nombor lain dengan betul. Ya, inilah tajuk kita pada hari ini, menulis nombor dalam Jawi dengan teknik kanan dan kiri yang akan disampaikan oleh saya, Ustazah Marziana binti Ismail dari SK Sungai Buaya dan sahabat Ustazah dan saya, Ustazah Siti Zuleha binti Abidani dari SK Seksyen 6 Kota Damansara. Adik-adik dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, tuliskan nombor 1 di ruangan chat sekarang. Okey, apakah itu teknik kanan dan kiri? Teknik kanan kiri bermaksud ada ketikanya nombor dalam sistem tulisan Jawi ditulis dari kanan ke kiri dan ada kalanya ditulis dari kiri ke kanan. Okey, mari kita belajar bersama-sama. Kita akan pecahkan kepada beberapa tajuk kecil, iaitu yang pertama, tarikh, masa, mata wang dan sistem nombor. Nombor atau angka terbahagi kepada dua kategori, iaitu angka Arab dan angka Hindi. Angka yang digunakan dalam sistem ejaan Jawi ialah angka Arab. Apakah itu angka Arab? Ya, nombor seperti mana yang kita gunakan dalam tulisan bumi. Seterusnya ialah angka Hindi. Dalam sistem ejaan Jawi, kita tidak menggunakan angka Hindi. Apakah itu angka Hindi? Angka Hindi ialah nombor yang biasa kita gunakan dalam bahasa Arab. Ramai yang terkeliru dengan angka Hindi dan angka Arab.
Kedua-dua jenis tulisan ini ditulis dari kiri ke kanan. Namun begitu, terdapat juga angka lain yang boleh digunakan bagi tujuan pembutiran dalam bentuk senarai seperti angka Roman, abjad Rumi dan abjad Jawi. Tarikh mempunyai dua kategori. Pertama, ditulis dari kiri ke kanan dan yang kedua ditulis dari kanan ke kiri. Jika kita hendak menulis tarikh angka saja, adik-adik perlu menulis tarikh dari kiri ke kanan. Ada dua jenis untuk tarikh angka. Pertama menggunakan garis miring dan yang kedua menggunakan noktah. Lihat pergerakan tangan semasa menulis tarikh angka. 31 hari bulan 8 2021. Ditulis dari kiri ke kanan. Itu juga tarikh noktah, menggunakan noktah. Ditulis dari kiri ke kanan. Lihat pergerakan tangan tersebut. 31 hari bulan 8 2021. Manakala tarikh yang mempunyai angka dan nama bulan, tarikh ditulis dari kanan ke kiri. Contoh bulan 8. 31 Ogos. Ogos ditulis dari kanan ke kiri. Tahun 2021. Untuk kalender hijrah, contohnya Muharram, bulan ditulis dari kanan ke kiri. Contoh 22 Muharram ditulis dari kanan ke kiri, tahun 1443 hijrah. Jadi adik-adik bersedia untuk menjawab kuis? Okey, mana satukah betul untuk tarikh hari ini? Sama ada A ataupun B. 22 hari bulan 8 tahun 2021. Adik-adik boleh tulis di ruangan chat sama ada A ataupun B dalam kiraan 5 saat dari sekarang. Okey, cepat. Boleh tulis di ruangan chat A ataupun B. Kring. Okey, betul. Jawapannya B, terbaik. Okay, jika adik-adik ingin menulis tempoh pada tarikh menggunakan sempang. Contoh 1 hingga 8 hari bulan 4 tahun 2021. Tarikh ini ditulis dari kiri ke kanan. Contoh yang kedua, tarikh noktah menggunakan noktah juga ditulis dari kiri ke kanan. Bila menyatakan tempoh menggunakan sempang. 10 hingga 13 hari bulan 5 tahun 2021. Okay, jika menggunakan tarikh yang mempunyai nama bulan dan angka, okay, angka tarikh ditulis seperti biasa dari kiri ke kanan, manakala bulan ditulis dari kanan ke kiri. Okay, tahun seperti biasa dari kiri ke kanan. 1 hingga 5 Jun tahun 2021. Okay, tempoh pada tarikh jika adik-adik ingin menggunakan perkataan hingga. Okay, contoh yang pertama, 1 hingga 8 Ogos tahun 2021. Kesemuanya ditulis dari kanan ke kiri. Okay, contoh yang kedua menggunakan kalender hijrah. Sama juga. Kesemuanya adik-adik kena tulis dari kanan ke kiri. Adik-adik perlu tulis dari kanan ke kiri. 9 hingga 10 Muharram tahun 1443. Okay, adik-adik dah bersedia untuk menjawab kuis? Okay, boleh tulis di ruangan chat sama ada A ataupun B yang mana satukah yang tepat untuk 1 hingga 2 Jun tahun 2021. Dalam kiraan 5 saat dari sekarang. Okay, cepat. Tulis A ataupun B di ruangan chat. Ramai jawab betul tu.
Kring. Jawapannya A. Bagus. Okey, adik-adik boleh tuliskan di ruangan chat mana satukah jawapan yang tepat untuk 5 hingga 7 Mac tahun 2021 sama ada A ataupun B. Kiraan 5 saat dari sekarang. Cepat tuliskan A ataupun B. Okey, betul. Jawapannya B. Anda hebat. Okey, untuk topik masa, kita tuliskan angka ataupun nombor seperti biasa dari kiri hingga ke kanan. Dan masa sama ada pagi, petang, malam ditulis dari kanan ke kiri. Okay, contoh 6.30 pagi ataupun 6.30 pagi. Okay, untuk petang, contoh 2 petang. Nombor seperti biasa dari kiri ke kanan. Tulisan petang ataupun ejaan petang ditulis dari kanan ke kiri. Itu juga malam, dari kanan ke kiri. Untuk tempoh bagi masa, menggunakan sempang. Okay, contoh 8 hingga 10 pagi. Okay, kita bacakan 8 hingga 10 pagi. Nombor seperti biasa dari kiri ke kanan, 8, nokta 00, sempang 10, nokta 00, pagi dari kanan ke kiri. Okay, kita baca 8 hingga 10 pagi. Okay, contoh yang kedua, nombor seperti biasa dari kiri ke kanan, menggunakan sempang, masa ditulis dari kanan ke kiri, petang. Okay, kita baca 2 hingga 2.30 petang. Okay, untuk tempoh masa menggunakan perkataan hingga. Hingga kita tulis dari kanan ke kiri. Contoh yang pertama, 2 hingga 2.30 petang. Okay, ditulis dari kanan ke kiri. Okay, kuis. Adik-adik sudah bersedia? Manakah jawapan tepat untuk 7 hingga 8 pagi? Tulis di ruangan chat sama ada A ataupun B. Dalam kiraan 5 saat dari sekarang. Okay, cepat. A ataupun B. Kita tengok ramai jawab yang betul. Okay, betul. Jawapannya A. 7 hingga 8 pagi. Tahniah. Okay, angka berakhiran an. Okay, ada 2 kategori. Pertama, sempang nun saja ataupun yang kedua sempang alif nun. Kita menggunakan sempang nun untuk 60. Okay, 60. Bila kita sebut 60, puluh berakhiran dengan ha. Okay, jadi kita gunakan sempang nun sebagai lambang untuk an. Tahun 60-an. Tahun 60-an. Okay, untuk 70-an, 80-an, 90-an, sama juga. Menggunakan sempang dan nun. Okay, manakala jika tahunnya 1000. Kita eja 1000, ro, ya, ba, waw. Akhir dengan waw. Jadi, kita gunakan sempang alif nun. Tahun 2000-an. Okay, kuis. Adik-adik sudah bersedia? Pilih jawapan tepat untuk tahun 70-an. Sama ada A ataupun B. Tulis di ruangan chat A ataupun B. 5 saat dari sekarang. Okay, cepat-cepat A ataupun B.
Ya, betul. Ramai je betul. Jawapannya tahun 70-an. Mantap. Okay. Kuis berikutnya. Tahun 90-an. Mana satu yang betul? A ataupun B? Adik-adik boleh tulis di ruangan chat A ataupun B. 5 saat dari sekarang. Okay, cepat. A ataupun B? Kling! Betul! Jawapannya A. Tanya. Tajuk seterusnya ialah mata wang. Mata wang sesebuah negara adalah nama khas. Oleh itu, penulisannya hendaklah mengekalkan kod dan simbol mata wang masing-masing. Seperti contoh, Ringgit Malaysia adalah mata wang bagi negara kita Malaysia. RM adalah simbol mata wang dan kodnya ialah MYR. Sebagai contoh, harga beg ini ialah RM50. Manakala bagi negara-negara lain pula, kita perhatikan bagi negara Amerika menggunakan dolar Amerika, kodnya ialah USD dan simbolnya adalah dolar. Bagi negara Singapura, kodnya ialah SDG dan simbolnya juga adalah dolar. Bagi negara-negara Eropah, mata wang yang digunakan ialah euro, kod EUR dan simbolnya ialah euro. Bagi negara Britain pula, kod yang digunakan ialah GBP dan simbol mata wang ialah pound sterling. Dan bagi negara Arab Saudi, mata wangnya ialah Rial Saudi, kod SAR dan simbol yang digunakan ialah SR. Sebelum kita ke tajuk seterusnya, mari kita perhatikan insan yang dipaparkan pada slide. Ya, beliau ialah Dato' Azizul Hasni Awang yang telah mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik di Tokyo baru-baru ini. Tahniah diucapkan kepada beliau kerana telah meraih pingat perak atau tempat kedua. Dalam sistem nombor, kita menggunakan kata sendika bagi menentukan kedudukan. Ya, seperti tempat pertama bagi pingat emas, tempat kedua bagi pingat perak dan tempat ketiga bagi pingat gangsa. Nombor yang didahului oleh sendi nama ke, penulisannya hendaklah menggunakan tanda sempang. Nombor 1 hingga 11 tidak harus ditulis dengan angka. Sebaliknya hendaklah dieja. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11. Hanya nombor 12 ke atas sahaja yang perlu ditulis dengan angka. Contohnya, Hari Kebangsaan Malaysia ke-64. Ya, kita teruskan dengan soalan kuis. Manakah ejaan yang tepat? Ke-20, A atau B? Dalam kiraan 5 saat, sila tuliskan pada ruangan chat jawapan anda. Ya, saya pasti ramai yang menjawab dengan betul.
Ya, jawapan yang betul ialah B. Anda memang hebat. Kita teruskan soalan kuis yang kedua. Yang manakah lebih tepat? Ke 100. Jawapan A atau B? Dalam kiraan 5 saat, sila tuliskan pada ruangan chat. Manakah jawapan yang betul? Ya, sudah pasti B jawapannya. Bagus. Seterusnya ialah kata sendi D. Nombor yang didahului oleh kata sendi D tidak perlu ditulis dengan menggunakan tanda sempang. Sebaliknya, ditulis rapat dengan angka. Contoh, di 9 negeri, di 12 buah sekolah dan di 2000 buah masjid. Dan cara tulisnya ialah dari kanan ke kiri. Kita teruskan dengan kuis. Yang manakah lebih tepat? A atau B? Di 15 buah masjid. Dalam kiraan 5 saat, sila tuliskan jawapan anda di ruang chat. Ya, saya nampak ramai yang menjawab dengan betul. Jawapannya ialah A. Bagus. Tahniah. Okey, kita pergi ke soalan kuis yang kedua. Yang manakah lebih tepat? Di 10 negeri. A atau B? Dalam kiraan 5 saat, sila tuliskan jawapan anda. Ya, ramai yang menjawab dengan tepat. Jawapannya ialah B. Terbaik. Okay, sekian saja daripada kami, Ustazah Zulaikha dan Ustazah Marziana. Semoga adik-adik boleh aplikasikan nombor dalam jawi dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.